Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat berpuasa saya ucapkan. Selepas kita menceritakan berkenaan dengan beberapa surah yang lalu dalam Al-Quran, kita telah pun mentafsirkan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya surah An-Nisa. Jadi pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan surah Al-Ma'idah, iaitu surah Al-Ma'idah. Ini merupakan surah yang paling besar dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam juzuk ke-6. Tuan-tuan, dalam surah Al-Ma'idah, Allah mulakan ayat surah Al-Ma'idah itu dengan menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji. Perkataan tunaikanlah janji adalah satu yang besar dalam Islam. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kita akan dapati ada hadis yang membicarakan berkenaan dengan orang munafik. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, idha haddasa kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tuminal khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Idha haddasa kadhaba, apabila mereka ni bercakap, mereka ni tipu. Wa idha wa'ada akhlafa, apabila mereka ni berjanji, mereka ni memungkiri janji. Wa iza tumina khana, apabila mereka itu diberikan amanah, mereka akan khianati. Jadi antara topik utama dalam surah Al-Ma'idah ini adalah berkenaan dengan golongan munafik, golongan yang tidak menepati janji, golongan yang khianat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sebab itu kita akan tengok dalam kisah dalam surah Al-Ma'idah ni secara praktik, siapakah golongan yang tidak menepati janji. Yang pertama sekali kita akan tengok, kita akan jumpa pada ayat, kita akan jumpa tentang kisah kaum Nabi Musa AS. Kaum Nabi Musa AS apabila mereka keluar daripada Mesir, apabila mereka berjaya bebaskan diri mereka daripada Fir'aun, akhirnya Nabi Musa AS mengetuai rombongan kaum Nabi Musa ini pergi menuju ke Baitul Maqdis, menuju ke Palestin. Tetapi apabila berada di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka ni tak mau masuk ke Palestin. Mereka telah khianat kepada kepada Nabi Musa AS. Mereka telah khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ini, kita akan jumpa bala ataupun azab yang Allah kurniakan kepada mereka, yang Allah timpakan kepada mereka, adalah mereka disesatkan di satu wadi, di suatu padang pasir selama 40 tahun. Sebab apa? Sebab mereka ini telah khianat kepada Nabi Musa AS dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tentang golongan munafik. Yang kedua, Allah juga menceritakan dalam surah Al-Ma'idah ini tentang dua anak Adam alaihissalam. Allah sebut watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar faqala la aqtulannak. Dua anak Adam alaihissalam apabila menyembahkan korban masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah menerima salah satu daripada korban keduanya. Sepatutnya bila Allah menerima korban salah satu daripada keduanya, yang tidak diterima itu kena redha. Sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tidak menerima itu, ataupun kita selalu dengar tentang kisah Habil dan juga Qabil, yang tidak menerima itu tiba-tiba memungkiri janji dan mengkhianati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bunuh saudaranya yang satu lagi. Itu juga adalah ciri golongan munafik. Sebab itu kalau dalam permulaan surah Al-Ma'idah itu, kita tengok Allah mulakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi, tepatilah janji. Itu topik yang pertama yang dibincangkan dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian surah Al-Ma'idah juga menceritakan berkenaan dengan topik hukum hakam. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, kita akan jumpa ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Antaranya adalah ayat berkaitan dengan makanan.
Allah SWT telah pun menetapkan dalam surah Al-Ma'idah apa makanan yang kita boleh makan, apa makanan yang diharamkan oleh makan. Allah sebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, walahmul khinzir, sehinggalah akhir ayat. Allah haramkan kepada kamu bangkai, Allah haramkan kepada kamu daging khinzir, Allah haramkan kepada kamu darah dan sebagainya. Jadi antara itipati ataupun isi dalam surah Al-Ma'idah juga adalah ayat berkenaan dengan hukum hakam, dan hukum hakam berkaitan dengan makanan. Itu yang kedua. Yang seterusnya ada lagi ayat lain yang berkaitan dengan hukum hakam, iaitu hukum hakam berkaitan dengan berwudu. Hukum hakam berkaitan dengan berwudu. Dalam ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan juga tangan kamu sehingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, sapulah rambut kamu dan juga sapulah kaki kamu sehingga ke buku lali. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan wuduk, dan itu adalah rukun-rukun wuduk yang kita kena penuhi. Yang pertama adalah basuh muka, yang kedua adalah basuh tangan sampai ke siku, yang ketiga adalah sapu rambut, yang keempat adalah basuh kaki sampai ke buku lali. Kemudian Allah juga sebut berkenaan dengan keringanan kepada mereka yang musafir, kepada mereka yang sakit, untuk apa? Untuk bertayamum jika tidak ada air. Allah sebut, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah kata kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang tidak ada air, kepada mereka yang dalam musafir, mereka ni boleh diberi keringanan oleh Allah SWT untuk tidak berwuduk menggunakan air, tapi boleh tayamum menggunakan debu tanah, seperti yang kita sedia maklum. Kemudian yang seterusnya yang dibincangkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah juga adalah berkenaan dengan kepercayaan kepada kitab. Allah SWT selain daripada menurunkan Al-Quran, Allah juga menurunkan Zabur, Allah juga menurunkan Injil, Allah juga menurunkan Taurat. Dalam surah Al-Ma'idah ada dibicarakan berkenaan dengan keimanan kita kepada kitab. Allah sebut dalam surah ini berkenaan dengan Injil, dan juga berkenaan dengan Taurat, dan juga berkenaan dengan Al-Quran. Dan lebih daripada itu, selain kita beriman dengan kitab, kita juga disuruh untuk beramal dengan isi kandungan kitab. Sebab itu kita akan jumpa dalam surah Al-Ma'idah ayat yang menyebut faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, mereka ni adalah golongan yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah sebut faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka ini tergolong di kalangan orang yang fasik. Jadi selain beriman kepada kitab, lebih daripada itu kita kena beramal dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab yang diturunkan. Dan seterusnya yang terakhir yang kita boleh sentuh berkaitan dengan surah Al-Ma'idah adalah ayat yang cukup penting, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. So apa ayat ini cukup penting? Sebab ayat ini adalah ayat pelengkap bagi syariat kita. Ayat pelengkap. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami juga telah sempurnakan nikmat-nikmat kami. Wa raditu lakumul islam madina, dan kami telah pun redha, telah pun merestui Islam itu sebagai agama kami. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, selepas turunnya ayat ini menunjukkan bahawa syariat itu telah pun lengkap. Tidak ada lagi syariat baru, tidak ada lagi nabi baru dan sebagainya lah, sampailah kita pada hari ini. Jadi siapa yang mendakwa dia adalah nabi, itu adalah pembohongan. Siapa yang mendakwa dia mendatangkan syariat baru, itu juga adalah pembohongan. Sebab Allah sebut
yang agama Islam ini telah pun sempurna, agama Islam itu telah pun lengkap. Cumanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum apabila mendengar tentang ayat ini, ada yang gembira dan ada yang sedih. Yang gembira sebab apa? Yang gembira sebab syariat Islam dah lengkap, sebab itu mereka gembira. Tetapi yang sedih, ada juga yang sedih. Sebab apa sedih? Antaranya adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau apabila diturunkan ayat ni, beliau menangis, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma yabkika ya Umar?" Kenapa kamu menangis? Kata Umar, kami ini duduk dalam keadaan Islam tu sentiasa bertambah. Sentiasa bertambah, hari demi hari ada ayat Quran yang turun, ada hukum hakam yang turun, ada hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicarakan. Tetapi hari ini Islam dah lengkap. Jadi bila Islam dah lengkap, itu menunjukkan selepas ini akan ada kekurangan. Jadi apa kekurangan tu? Sebahagian para ulama kata, bila Islam dah lengkap, yang kekurangan yang dimaksudkan itu adalah telah hampir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Umar radhiyallahu taala anhu menangis dan juga sedih dengan ayat ini, sebab apabila Islam dan juga syariat kita telah pun sempurna, maka dekatlah dengan tarikh ataupun tempoh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan intipati juzuk ke-6 surah Al-Maidah. Yang dapat kita simpulkan adalah berkaitan dengan kepercayaan kepada kitab, berkaitan dengan kewajipan memenuhi janji, berkaitan dengan hukum hakam, dan yang terakhir tadi adalah ayat yang penyempurna kepada syariat Islam. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.